والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama pada pagi ini, untuk kita sama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu bughah. Bughah ni adalah maksud dia pemberontak. Ni adalah fasal yang ketujuh daripada kitab yang kita baca ni, berkaitan dengan bughah. Bughah mengikut istilah syarak ialah segolongan umat Islam yang melawan dan menderhaka kepada ulil amri, iaitu imam, iaitu pemerintah ataupun kerajaan yang adil, yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Itu maksud bughah, iaitu segolongan umat Islam yang melawan dan menderhaka kepada ulil amri, iaitu imam, pemerintah dan ataupun kerajaan yang adil, yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Maknanya ada sekumpulan umat Islam. Ni orang Islam dia. Puak-puak orang Islam yang mana mereka ni lawan dan juga menderhaka kepada imam, kepada pemerintah ataupun kepada kerajaan yang adil, yang menjalankan hukum-hukum syariat Islam. Itu maksud daripada sudut syarak. Dalam sesebuah negara yang berdasarkan hukuman Islam, penderhaka yang wajib diperangi adalah tertakluk di bawah syarat-syarat berikut. Dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama, mereka yang telah mempunyai kekuatan dan yang telah berterus terang secara terbuka menentang pemerintah ataupun kerajaan, iaitu imam yang adil. Puak-puak Islam ni, dia telah mempunyai kekuatan yang terang-terang. Orang tahu, rakyat tahu, manusia tahu, dia telah menentang kerajaan yang adil, kerajaan ataupun pemerintah yang adil, terang-terang. Dia tidak susuk, dia tidak sembunyi-sembunyi, terang-terang, jelas-jelas. Orang nampak ada sekelompok, ada sekumpulan manusia, hak ni puak-puak ni terang-terang lawan kerajaan, lawan pemerintah yang adil. Yang kedua, mereka yang telah keluar daripada tadbiran ulil amri. Mereka ni telah keluar daripada ulil amri dan telah membentuk pemerintah ataupun kerajaan yang lain
dan telah melantik seorang imam yang lain pula. Dia lantik orang lain. Dia tak setuju dengan kerajaan ni, maka dia telah lantik ketua daripada pokok dia sendiri. Dia secara terang-terangan lawan kerajaan yang ada. Yang ketiga, terdapat daripada mereka kekeliruan faham, di mana mereka menganggap bahawa mereka boleh keluar daripada kawalan dan takbiran imam. Dia ada persepsi dia ada pegangan dia, bahawasanya dia boleh keluar daripada taat dan juga patuh kepada kerajaan yang ada, kerajaan yang adil lah, yang tidak menyuruh melakukan maksiat. Maka bagi dia boleh keluar daripada patuh dan juga taat terhadap kerajaan tersebut. Setelah diajak berunding dengan bijaksana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali terhadap ahli Jamal dan juga kaum Khawarij. Puak-puak ni kita panggil becek dah. Kita panggil becek, kita panggil buat mesyuarat supaya mereka ni tidak meneruskan pemberontakan mereka, tidak lawan kerajaan dan juga sebagainya. Tapi mereka ni degil juga. Pok-pok dia ni tak sah juga, tak dengar kata juga. Dan akhir sekali mereka telah mengadakan kekacauan dalam negeri seperti membakar, membunuh dan juga sebagainya. Ni sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada kepada mereka-mereka yang dikatakan sebagai pemberontak. Pokok pemberontak ni tadilah yang pertama, dia ada kekuatan yang telah yang nampak secara terus-terang, tidak susuk-susuk, ada organisasi dan juga sebagainya. Lepas tu pula mereka ni latih pula orang lain, cari pula orang lain untuk menggerakkan, orang panggil pertubuhan dia, untuk memimpin pok-pok dia ni. Lepas tu pula mereka ada kekeliruan ataupun mereka ada fahaman bahawasanya mereka boleh keluar untuk tidak patuh dan juga taat kepada pemerintah. Lepas tu pok-pok ni pula ni, kerajaan yang adil ni panggil dah. Panggil dah pok-pok dia, mari bincang, mari mesyuarat, gapo tak puas hati, tak setuju mana, panggil dah bincang. Dan akhir sekali pok-pok dia ni telah melakukan kekacauan dalam negeri seperti membakar, membunuh dan juga sebagainya. Pemberontak ni bukannya baru. Puak-puak Khawarij ataupun buruh ni bukan baru, tetapi telah berlaku pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah kewafatan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kita lihat bagaimana ulama-ulama ataupun sahabat-sahabat yang kanan, yang orang panggil kibarus sahabah, mereka telah bermesyuarat, mereka telah berbincang untuk melantik Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sebagai pengganti kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di awal-awal pemerintahan Sayyidina Umar tidak ada masalah, jalan molek, tidak ada masalah, tidak ada masalah lah, jalan dengan molek, beretah dengan baik. Tak silap ama 6 tahun yang pertama, dia tahu yang pertama pada zaman Sayyidina Uthman ni tak ada masalah, boleh beretah dengan baik, boleh jalan dengan baik.
tiba-tiba selepas daripada 6 tahun pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan, maka berlakulah pergolakan. Yang mana pergolakan ini diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni orang Yahudi, tetapi dia berpura-pura peluk agama Islam. Abdullah bin Sabah ataupun kita panggil Ibnu Sabah. Ni boleh baca dalam sirah. Jadi Ibnu Sabah ni dia tak puas hati terhadap Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Dia tak puas hati tu, dia adalah alasan dia adalah hujah dia. Tetapi alasan dan juga hujah dia itu tidak masuk akal dan telah dijawab sendiri oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jawab masa mana? Dalam sirah menyebut Sayyidina Uthman ni panggil kebetulan puak-puak Ibnu Sabah ataupun dia panggil Sabaiyun. Dia datang daripada Kufah, datang daripada Basrah, datang daripada Mesir. Dia menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Sebab masa tu hak pusat pemerintah Islamnya di Madinah. Dia mari jumpa dengan Sayyidina Uthman. Tak puas hati. Kenapa Sayyidina Uthman buat lagu ni? Kebetulan puak-puak dia ni semaya supaya kita juga. Ni letih. Tu imannya Sayyidina Uthman. Sahabat duduk belakang dia semaya berimamkan Sayyidina Uthman juga. Kebetulan Sayyidina Uthman ni tahu puak-puak dia ni mari, maka Sayyidina Uthman ni tahu dah hujah. Sebab Sayyidina Uthman sudah hantar spy tanya, mu tak puas hati gapo dengan pemerintahan aku ni? Kawan tu royak dia lagu ni. Maka Sayyidina Uthman ambil peluang lepas maya. Sayyidina Uthman bangun berkhutbah di mimbar. Dia royaklah, ada golongan tak puas hati dengan aku. Yang pertamanya lagu ni. Dia pun jawab. Sahabat kata na'am, betul. Hak mu royak ni betul. Royak pula hujah yang kedua. Bapa tak puas hati. Sayyidina Uthman pun jawab. Sahabat kata betul. Jawab pula hujah yang ketiga, fitnah yang ketiga. Gini. Sayyidina Uthman pun jawab. Sahabat kata betul. Lebih daripada 9 kesalahan bagi dia yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi semuanya dijawab oleh baginda, dan jawapan itu adalah jawapan yang betul. Tapi pok-pok Ibnu Sabah ni dia tak cara, dia tak ira walaupun betul. Sebab dari kepala otak dia nak menjatuhkan kerajaan Uthman. Jadi hujah gapo-gapo pun daripada pihak Uthman bin Affan, dia tak cara betul ke salah. Hak pentingnya aku nak jatuh Sayyidina Uthman. Jadi masalah yang berlaku pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman ini, apabila Ibnu Sabah ni dia berjaya mempengaruhi, dalam kitab sebut Ar-Ri'ah. Dalam kitab sebut Ar-Ri'ah. Guna masuk Ar-Ri'ah, orang-orang awam, orang-orang biasa, yang mana mereka ni mudah terpengaruh dengan fitnah, dengan berita-berita tanpa usul periksa. Hak dengar ni siapa? Orang Islam sendiri. Bila dia dengar cerita, bila dia dengar berita, dia pakai bulat-bulat. Kena pula zaman-zaman lah ni, adanya WhatsApp, adanya Facebook, macam-macam benda yang tersebar dalam media sosial ni, dia pakai bulat-bulat. Mazhab Facebook, mazhab WhatsApp, pakai bulat-bulat.
Mari mana maklumat ni? Ni Facebook ni. Mari mana maklumat ni? WhatsApp lah guru. Dia pergi sungguh. Jadi zaman Saidina Osman ni ada dah pokok lagu ni dia panggil ar-ra'at, iaitu orang awal yang terima berita bulat-bulat berkaitan dengan berita-berita walaupun benda tu fitnah. Sebagai contoh, tersebar di kalangan penduduk Madinah bahawasanya Sayyidina Uthman bin Affan ini minum arak. Logik kau sahabat Nabi hok minum arak. Sayyidina Uthman ni Allah Ta'ala jamin syurga masa hidup lagi. Tiba-tiba ada orang Islam ni percaya fitnah yang dibawa oleh Ibnu Sabah bahawasanya Sayyidina Uthman ni minum arak. Dia jajar sebuti Madinah. Sayyidina Uthman ni minum arak menyebabkan hak tadilah ar-ra'at. Orang-orang awam, orang-orang Islam hak tertiga satu ni percaya. Bila percaya dia bawa cerita. Selagi dia panggil, orang panggil balhaq. Balhaq ni orang-orang bodoh, orang-orang hak tak mengaji, orang-orang hak tak cerdik. Hak ni dia percaya kepada fitnah kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi golongan ni ramai menyebabkan berlakulah peristiwa yang menyayat hati apabila Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu telah dibunuh oleh orang Islam sendiri. Hak ni kita tidak boleh nafi. Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyah, cukup menyayat hati bagaimana peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana apabila pok-pok Sabaiyun Ibnu Sabah ni ramai. Mari daripada Basrah, mari daripada Kufah, mari daripada Mesir, lebih kurang 4,000 orang. 4,000 orang. Mari ke Madinah Al-Munawwarah, dia kepung rumah Sayyidina Uthman. Masa tu Sayyidina Uthman ni umur berapa? Dalam sirah menyebut ketika mana dia mati umur dia 83 tahun. 83 tahun ni tua dah. Tapi nak ayatnya jahatnya pokok Ibnu Sabah ni tergamuk. Dia bunuh Sayyidina Uthman yang berumur 83 tahun. Sebelum dia bunuh, dia kepung rumah Sayyidina Uthman selama 40 hari. Bukan setakat kepung, dia tak benar bagi makanan, bagi minuman, dia tak benar. Mari sahabat-sahabat dia halau. Mari sahabat-sahabat halau, tak bagi makanan, tak bagi minuman. Hak duduk dalam rumah Sayyidina Uthman ni siapa? Isteri dia dan juga khodam-khodam dia ataupun orang-orang gaji dia. Cuba bayangkan 40 hari pemberontak pokok Ibnu Sabah ni kepung rumah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. 40 hari cukup dia kepung. Sahabat-sahabat ada, tapi Sayyidina Uthman kata, aku minta pokokmu jangan akak senjata, jangan perang, jangan bunuh sama-sama orang Islam. Baliklah ke rumah, balik. Maka sahabat-sahabat ni terpaksa taat, terpaksa patuh. Sebab Sayyidina Uthman tak ramai lagi orang Islam hok syahid. Maka pada hari kejadian dia bila? Hari Jumaat. Hari Jumaat pokok Sabah pokok Ibnu Sabah ni masuk ke dalam rumah Sayyidina Uthman bin Affan setelah 40 hari dia kepung. Dia kepung ni dia bagi syarat. Mu nak selamat, mu letak jawatan. Kalau mu nak selamat, mu letak jawatan. Kalau mu letak jawatan, maka mu akan selamat, keluarga mu akan selamat. Sayyidina Uthman kata,
Aku ni adalah pemerintah. Aku ni adalah khalifah. Pakaian aku adalah pakaian yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya jawatan dia ni jawatan Allah Ta'ala amanahkan kepada dia. Dia tidak boleh letak jawatan begitu saja, tak boleh. Maka dia akan sentiasa dia tidak akan letak jawatan sebagai khalifah. Maka kalau mu nak duduk, mu tak seletak jawatan, maka kamu akan dibunuh. Betul lah. Sayyidina Uthman bin Affan pada hari kejadian dia mati, dia dalam keadaan dia puasa. Dia puasa dan dia sedang membaca Al-Quran. Baca Quran. Maka masuklah 3 orang daripada pimpinan Ibnu Sabah masuk bunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan dia cuba untuk menanggalkan pakaian isteri Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ni jahat tak jahatnya Ibnu Sabah. Tapi hak je buat kerjanya siapa? Orang Islam. Ni hak tadi ar-ri'a. Orang-orang Islam hak dia tak ngaji, hak dia tak belajar, hak tak ngaji supaya kita, dia terima bulat-bulat cerita dan juga fitnah yang dilemparkan kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Nak ayatnya pemberontak ni sudah ada pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, menyebabkan Khalifah Uthman bin Affan telah meninggal dunia, telah syahid. Maka puak-puak ni bawa bergerak berada pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka sahabat-sahabat bila dia dengar Sayyidina Uthman ni mati, mereka pakak-pakak berdoa supaya popok Ibnu Sabah ni akan dicelakakan, akan dihinakan, akan diberi kecelakaan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala makbulkan doa-doa daripada sahabat. Akhir sekali, start daripada A sampai ke Z, hak terlibat dengan pembunuhan Ibnu Sabah mati belakang. Tak meninggal walaupun seorang. Maknanya dia mati bukan dalam masa tempoh yang tertentu, tapi akhir sekali mati juga. Ada hak mati awal, ada hak mati lewat, tapi bermula daripada A sampai ke Z mati belakang. Hak buat mesyuarat, hak terlibat dengan pembunuhan Sayyidina Uthman, semuanya telah dimatikan oleh Allah Ta'ala dengan penuh kehinaan. Nak ayatnya pemberontak ni, walaupun dia digerakkan oleh orang Yahudi, oleh Ibnu Sabah, tetapi yang dipengaruhi, yang terpengaruh dengan fitnah oleh orang Yahudi ini, wal'iyadzu billahi min zalik, kita minta jauh daripada Allah Ta'ala, daripada pokok kita, orang Islam sendiri hak percaya. Padahal orang Yahudi hak bawa cerita fitnah. Tapi orang-orang Islam hak tak reti ni, dia terpengaruh dan dia menjadi kepala, jadi ketua untuk menjayakan pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kisah ringkas bagaimana pemberontak pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka ini, sebagaimana hamba sebut tadi, berada pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Popok dia ni ada pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita lihat bagaimana mereka sendiri pun bangun untuk menentang kerajaan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Walau bagaimanapun Sayyidina Ali ni, sebagaimana kita baca tadi, dia masih lagi berbincang, masih lagi orang panggil bertolak ansur supaya tidak berlaku masalah yang besar. Sebagai contoh disebut dalam ni, diajak berunding dengan bijaksana sebagaimana yang telah dilakukan
oleh Khalifah Ali terhadap Ahlu Jamal dan juga kaum Khawarij. Bagaimana Sayyidina Ali buat? Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir ada menyebut Sayyidina Ali bin Abi Talib dia telah mengutus seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Sayyidina Ali latih Abdullah bin Abbas jumpa dengan pokok Khawarij. Jumpa dengan pokok Khawarij. Nak bicara ni, bila Abdullah bin Abbas ni sapa di pokok Khawarij, maka ada seorang pokok Khawarij ni yang bernama Ibnu Al-Kawwa. Ibnu Al-Kawwa. Dia mari, dia duduk situ, dia pun tengok Abdullah bin Abbas mari. Dia kata, wahai pendukung Al-Quran. Ile. Mungkin dia orang Islam kan? Dia kata, pokok kita ni hak pergi Al-Quran. Wahai pendukung-pendukung Al-Quran. Dia tidak kafir. Khawarij ni dia tidak kafir sebab penggerak dia daripada orang Islam. Bila Abdullah bin Abbas mari, dia kata, ni pokok kita ni, pokok hak pergi Quran ni, Abdullah bin Abbas ni mari. Mu nak kenal tak siapa Abdullah bin Abbas ni? Abdullah bin Abbas ni di antara orang yang berdebat tentang Al-Quran tanpa ada ilmu. Abdullah bin Abbas ni orang yang berdebat tentang Al-Quran tanpa ada ilmu. Dia mampu dah. Mu kenal ke tak Abdullah bin Abbas ni? Kalau mu tak kenal, aku nak royak. Abdullah bin Abbas ni orang yang suka debat berkaitan dengan Al-Quran tapi tak tahu satu. Dia nak mampu dah. Bila Abdullah bin Abbas dengar pokok Khawarij royak lagu tu, maka dia kata, kalau lagu tu mu kena halau dia. Jangan dia duduk di kalangan pokok kita. Dan jangan kamu berbahas dengan dia tentang Al-Quran. Mu kita kena halau dia. Lepas tu kita jangan duduk berdebat dengan dia. Sebab apa? Sebab dia ni tak tahu satu. Katanya pokok Khawarij. Tapi ada di kalangan pokok Khawarij ni kata gana. Dah alang-alang dia mari kak, kita berdebat dengan dia lah. Nak cabar. Alang-alang dia mari tempat kita kak, kita berdebat dengan dia lah. Kalau dia betul, kita akan ikut dia. Kalau dia salah, kita akan sekat kesalahan dia. Dia royak lagu tu. Akhir sekali Abdullah bin Abbas ni berdebat. Berapa lama? Dalam riwayat kata 3 hari 3 malam. Tak tahulah 3 hari ni secara berterusan ke ataupun hari-hari yang lain, wallahu alam. Berdebat dengan Quran 3 hari 3 malam. Akhir sekali kehebatan yang ada kepada Abdullah bin Abbas menyebabkan 4,000 daripada golongan Sabaiyah ini bertaubat. Taubat. Termasuklah Ibnu Al-Kawwa tadi. Sebab dia ni orang Islam. Boleh bukannya kafir. Dia orang Islam. Cuma kadang-kadang dia terpengaruh. Sebab dia tak ngaji, dia tak dengar berita, dia tak mari masjid, dia duk main cara dia 24 jam, duk main haji, duk main daun teruk berapa, tak kira kau semaya be. Maka Abdullah bin Abbas dihantar oleh Sayyidina Ali nak tarik balik pokok Sabaiyun ataupun Khawarij ni. Akhir sekali 4,000 orang di kalangan mereka bertaubat kerana hujah yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas menyebabkan ramai di kalangan daripada mereka bertaubat. Ini pendekatan yang diambil oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okey. Sebentar deh, kita nak habis juga. Jadi sini dia kata orang-orang Islam yang menentang dan menerhaka terhadap imam yang adil dan keluar daripada pemerintahan wajib diperangi
sehingga mereka itu kembali kepada pemerintahan imam itu serta taat setia kepadanya. Maknanya kita kena perangi dia. Kalau dia tidak mau kembali kepada kerajaan yang adil, kita kena perang dengan dia. Tapi bincang dulu, mesyuarat dulu, buat pertemuan dulu. Tindakan sebagaimana yang disebutkan tadi telah dilakukan juga oleh Khalifah Abu Bakar, iaitu khalifah Islam yang pertama yang telah memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Zaman Sayyidina Abu Bakar ada dah golongan ni, iaitu dua golongan. Yang pertama golongan yang enggan membayar zakat, yang kedua golongan yang murtad. Asal molek-molek bayar zakat. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam mati, tak si bayar zakat. Tak si bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar tanya, "Bapa mu tak si bayar zakat?" Dia kata, "Aku dibayar zakat kepada Nabi Muhammad. Dah Nabi Muhammad ni mati, tak perlu bayarlah apa-apa aku." Nampak? Tafsiran dia. Tafsiran mengikut otak dia. Dah Nabi ni mati, tak perlulah aku bayar zakat. Setelah bicir, tak si bayar juga. Maka Sayyidina Abu Bakar bunuh golongan-golongan hak tak si bayar zakat. Begitu juga dengan golongan murtad. Tak si kembali kepada Islam. Minta dah supaya kembali pada Islam. Tak si juga. Maka Sayyidina Abu Bakar terpaksa bunuh setelah berlakunya perbincangan, dialog dan juga sebagainya. Nak royaknya sebelum bunuhnya pokok Khawarij dan juga Sabaiyun ini, kena bincang, kena dialog, kena pujuk. Tak jadi juga, barulah bunuh. Okey, hak taubat tu bagaimana? Dia kata sini, orang-orang Islam yang menentang dan menerhaka kepada imam yang adil tidak terkeluar daripada agama Islam, tidak boleh dihukumkan orang yang murtad. Malah mereka itu masih lagi tetap dalam agama Islam. Maknanya, kalau pokok dia ni adalah golongan Khawarij, tiba-tiba bertaubat, keluar daripada kumpulan tadi, kita tak boleh nak hukum bunuh. Kita tak boleh nak bunuh dia kerana dia ni masih lagi orang Islam. Maka hak bunuh tadi tu siapa? Hak kita duk perang dengan dia. Ketika tu kalau dia tak setaubat, kekal dengan pokok Khawarij, barulah kita bunuh dia. Tapi kalau golongan ni kembali semula kepada Islam, maka kita tak boleh bunuh dia kerana dia masih lagi orang Islam. Bukan setakat tu saja, iaitu kita tak dibenarkan untuk dia ni kejar dia. Duk tengah perang dalam medan peperangan dia lari, maka kita tidak dibenarkan untuk kejar dia. Lepas tu pula kita tak boleh nak bunuh dia kalau dia kembali kepada Islam. Kita tak benar bunuh dia, tetapi kita lah kenakan hukuman ta'zir. Dan akhir sekali, Allah Subhanahu wa taala masih mensifatkan penerhaka-penerhaka itu sebagai orang yang beriman, walaupun mereka itu boleh diperangi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan jika dua puak daripada orang-orang yang beriman berperang, maka demikianlah di antara kedua, damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah pihak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah Ta'ala. Jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil menurut hukum Allah, serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Maknanya pokok dia ni masih lagi orang Islam. Tidak boleh dihukum murtad, tidak boleh dihukum bunuh
walaupun mereka bertaubat daripada kumpulan tadi, mereka kembali kepada agama Islam, maka kita tidak boleh bunuh dia kerana larangan daripada agama kita. Maka sebab itu kita kena berusaha, kita ni sebagai orang Islam, kita kena berusaha supaya kita tidak terpedaya, supaya kita tidak terikut dengan fitnah-fitnah dan juga agenda-agenda barat, agenda-agenda Yahudi Nasrani nak menjatuhkan Islam, nak melemahkan Islam. Ini perkara yang sangat penting. Sebab tu kita kena ngaji, kita kena belajar, kita kena nuntut ilmu supaya fitnah-fitnah ini jauh daripada diri kita dan tidak berada di sekeliling kita. Kita bimbang. Kalau kita buat tak cara, kita jenis pergi belakang, maka kita akan jadi orang yang menggerakkan fitnah, jadi orang yang menyebarkan fitnah. Wal'iyadzu billahi min zalik. Rasa cukup setakat tu dulu, kerana bab buruh ni dia tidak banyak. Sebab tu ambil kehir juga, biar perhabis juga pada hari ni. Dan insya-Allah minggu depan kita akan masuk fasal yang ketiga, iaitu berkaitan dengan qisas. Kisah pasal pembunuhan dan juga sebagainya. InsyaAllah Allah Ta'ala panjangkan umur kita, insyaAllah. Aqulu qali hadha wa sallallahu alaihi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.